Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Adakah ini dinamakan negara kartun? Mutakhir ini tidak ada yang lucu dalam kehidupan kita walaupun Datuk Mahfuz Omar menganggap ini negara kartun. Apa yang berlaku sejak langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu bukan satu ilusi daripada cerita kartun Doraemon walaupun watak kartun itu pernah cuba dijadikan ikon oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dan timbalannya Datuk Siti Zailah Yusof. Gurauan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur umpama garam yang dicurah ke atas luka rakyat. Kematian akibat COVID-19 itu benar. Ia menjadi anak-anak yatim, isteri kehilangan tempat bergantung dan ibu bapa kehilangan anak-anak. Ada yang masih kecil, ada yang menjadi pembawa rezeki keluarga. Muhammad Sanusi ketika menjawab pertanyaan media mengenai sekiranya tempat menyimpan mayat pesakit COVID-19 mencukupi, menjawab, "Kontena jenazah mencukupi. Siapa nak masuk? Bagi nama." Memohon maaf kerana kononnya itu gurauan itu diambil di luar konteks, hanya dalih yang cuba digunakan sebagai alasan setelah melakukan kesalahan. Hakikatnya jika itu gurauan sekalipun, ia kasar dan langsung tidak berbudaya, malah biadab. Adakah 10,749 kematian seperti yang direkodkan Ahad lalu satu gurauan? Bukan, ini bukan sedutan daripada cerita kartun yang kadang-kala kita lihat badan yang kemik boleh bercantum semula. Jom Channel melihat apa yang ahli Parlimen Pokok Seni itu maksudkan ialah senario yang berlaku di negara ini tidak berpijak di bumi yang nyata. Beliau merujuk kepada beberapa tindakan kerajaan yang dilihatnya langsung tidak masuk akal. Antaranya pelantikan bekas Menteri Besar Perak yang kehilangan majoriti Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebagai penasihat khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Ahmad Faizal dilantik untuk menasihati Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga sudah kehilangan majoriti. Adalah difahamkan beliau akan bertanggungjawab menasihati Perdana Menteri dalam hal ehwal jalinan komuniti, komunikasi masyarakat dan pembangunan sosioekonomi. Ahmad Faizal kata Mahfuz hilang kepercayaan ahli Dewan Undangan Negeri untuk menerajui negeri Perak. Maknanya beliau gagal untuk memimpin negeri itu sama ada dari sudut perhubungan komuniti maupun komunikasi masyarakat. Apatah lagi dalam hal ehwal sosioekonomi. Tiba-tiba diambil untuk menjadi penasihat khas Perdana Menteri yang juga gagal mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen. Pada masa ramai rakyat yang hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan dan rasa begitu tertekan sehingga ada yang sanggup membunuh diri, tiba-tiba kerajaan boleh melantik seorang lagi menteri dengan gaji puluhan ribu ringgit sebulan. Kata Mahfuz semua itu peruntukan negara. Perdana Menteri hanya menambah pendapatan Ahmad Azumu, bukannya pendapatan rakyat. Beliau hairan bagaimana pemimpin PAS boleh menerima semua perkara ini, malah mengucapkan tahniah. Pemimpin PAS pun tak tahu nak beza antara keperluan wang untuk rakyat dengan wang untuk peja. Patutnya bagi saya bahawa dah cukup dah, tak perlu lantik pegawai. Dah lantik pegawai apa lagi? Hang dah tak ada majoriti. Hang tak ada majoriti, dia dah tak ada majoriti, dia boleh lantik lagi pegawai. Ini bagi saya satu benda yang sangat menyalahi dari sudut moralnya, sangat menyalahi lah. Kata Mahfuz dalam satu siaran video di Facebook beliau yang bertajuk Malaysia Negara Kartun. Malah PAS merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli Parlimen UMNO yang kekal memberi sokongan padu kepada Mahyadin dan kerajaan gagalnya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sokongan daripada ahli-ahli Parlimen UMNO membuktikan bahawa mereka mengutamakan agenda mensejahterakan kehidupan rakyat, memerangi COVID-19, mencapai imuniti berkelompok serta menstabilkan politik dan ekonomi negara. Sekiranya berlaku peletakan jawatan, maka proses pemulihan negara akan terganggu. Ujarnya dalam satu kenyataan Lapo Harakat Daily. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah berpesan bahawa akan muncul kumpulan manusia yang sangat gilakan kuasa. Kegilaan itu mengakibatkan kepada kemusnahan. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan kamu yang bersungguh-sungguh
gilakan kepimpinan dan ia akan jadi satu penyesalan di hari kiamat. Ia hanya permulaan yang menyenangkan di dunia dan perakhiran penuh dengan penyesalan di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Justru benarkah mereka yang berpaut kepada jawatan itu demi merealisasikan pelan pemulihan negara PPN atau kerana terhutang budi dengan ghanimah daripada scheme of things? Apakah maknanya apabila pemimpin terus berdegil malah menambah tekanan kepada kantor negara sambil bergurau tentang kematian akibat COVID-19? Kemudian mereka berretorik kononnya mengutamakan agenda mensejahterakan kehidupan rakyat, memerangi COVID-19, mencapai imuniti kelompok serta menstabilkan politik dan ekonomi negara. Sedangkan negara kita kini sebenarnya sedang meluncur laju ke arah negara yang hancur dan gagal. Percayalah, rakyat tidak mahu dikatunkan oleh para pemimpin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.